Hai Mira. Cikgu Mutu. Ya. Jumpa kat taman cikgu. Betul. Hari ini saya tengah bersenam di taman ni sebenarnya. Kita hari ini kalau bersenam kita dapat menyihatkan tubuh badan. Kata berbadan. Saya baru terseliuh tadi cikgu. Sakitnya kaki saya. Itulah sentiasa kena bersenam supaya kita dapat menyihatkan tubuh badan. Selepas itu kita dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal. Wah, saya tengok cikgu Mutu tadi pun sangat seronok bersenam lah cikgu. Ya betul. Lepas itu satu lagi perkara penting, tak lama lagi kita akan sambut Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara? Betul. Menariknya. Kita kena bersedia untuk Hari Sukan Negara sebab tu saya sedang bersenam di sini. Wah, kalau macam tu Mira nak belajar dengan cikgu lah. Macam mana cara bersenam yang betul ni? Sebab Mira pun teruja nak sambut Hari Sukan Negara. Betul. Jom kita bersenam pada hari ini. Wah, okey. Jom cikgu Mutu. Jom. Didik TV KPM. 1, 2, 3. Hai! Apa khabar kawan-kawan? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 5 dengan tajuknya Hari Sukan Negara. Tahukah anda semua Hari Sukan Negara diraikan pada bulan Oktober di negara kita dan lazimnya disambut pada minggu kedua hari Sabtu. Dan hari ini kita nak belajar tentang Hari Sukan Negara. Agak-agak siapa cikgu yang akan bersama dengan kita hari ini? Jom kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Cikgu yang akan bersama dengan kita hari ini. Di studio kita ada Cikgu Mutu Kumar Anatan atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Mutu. Ya betul. Hai Mira. Hai cikgu, apa khabar? Saya khabar baik. Bagaimana pula dengan Mira? Mira khabar baik dan Mira teruja nak belajar macam mana nak bersenam dengan Cikgu Mutu. Boleh, tak ada masalah Mira. Baiklah, nanti kita akan belajar dengan Cikgu Mutu kerana selain daripada Cikgu Mutu di studio, kita pun ada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Syamila Nair dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Syamila? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Selain daripada itu, hari ini bukan Mira je yang nak sihat, yang nak bersenam dengan Cikgu Mutu ni kawan-kawan. Mira pun ada kawan-kawan di dalam talian, 4 orang mereka. Hai, salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Wah, cerianya semua. Berpakaian sukan. Boleh Cikgu Mutu perkenalkan mereka? Boleh, tiada masalah Mira. Baiklah, adik pertama kita, Anik Farid dari SK Kampung Tungku. Hai adik, Anik. Hai Anik. Sila lambai-lambaikan kepada kawan-kawan kita di rumah dan di sini di studio. Seterusnya, adik Kavya dari SK Sri Langat. Hai Kavya. Hai. Dan seterusnya adik Syarvina dari SJKT Batu Ampat, Kelang. Hai Syarvina. Hai Syarvina. Dan yang terakhir adik kita dari SJKC Taman Permata. Hai adik Chen Mi. Hai Chen Mi. Wah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira di dalam talian. Hari ini kawan-kawan di dalam talian dan juga di rumah kita nak belajar tentang Hari Sukan Negara. Seronok tu cikgu. Betul. Jadi hari ini apa yang Cikgu Mutu nak tekankan dalam kelas kita? Baiklah, hari ini kita akan lihat tentang Hari Sukan Negara. Tajuk kita pun dah Hari Sukan Negara. Baiklah murid-murid, saya nak tanya murid-murid dalam talian di sini. Apakah yang anda faham dengan Hari Sukan Negara? Siapa boleh jawab soalan saya? Pernah dengar Hari Sukan Negara? Siapa-siapa dalam talian boleh tak cuba? Angkat tangan, siapa-siapa? Siapa ingin cuba? Mungkin Kavya boleh cuba? Pernah dengar Hari Sukan Negara Kavya? Pernah dengar? Pernah dengar Kavya? Mungkin talian dia. Mungkin saya beri peluang kepada adik Syarvina. Syarvina, Pernah, cikgu. pernah dengar tentang Hari Sukan Negara Syarvina? Ya, cikgu. Saya pernah dengar.
Bagus, ya, pernah dengar tentang Hari Sukan Negara, Mira. Sekarang kita akan jelaskan lebih lanjut tentang Hari Sukan Negara. Sebelum itu, kita nak tahu dulu apa standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.1.2, iaitu mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Cikgu ulang sekali lagi, 1.1.2 iaitu mendengar dulu, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Itu standard pembelajaran kita. Dan dalam akhir kelas kita ini, murid dapat mentafsir dan bersoal jawab maklumat yang kita ujarkan dalam situasi formal dengan betulnya. Itulah yang perlu dicapai oleh adik-adik di rumah dan juga adik-adik dalam talian kita pada hari ini. Wah, baiklah cikgu. Ya. Seterusnya, bila kita berbincang tentang Hari Sukan Negara, saya guna bagi sedikit maklumat tentang Hari Sukan Negara. Sebenarnya, Hari Sukan Negara merupakan salah satu inisiatif Kementerian Belia dan Sukan di mana mereka nak mempraktikan amalan bersenam dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita nak jadikan negara kita ini negara bersukan. Sebab itu mereka membawa satu program khasnya untuk aktiviti-aktiviti sukan yang dijalankan seluruh Malaysia sebenarnya pada hari tersebut. Cikgu nak tanya kepada murid-murid kita yang berada dalam talian, bila kita akan sambut Hari Sukan Negara? Bila tu? Adik Anik. Silakan Anik. 9 Oktober. Ulang sekali lagi Anik, cikgu tak dengar tadi. 9 Oktober. 9 Oktober cikgu. 9 Oktober. Betul, tapi ada sedikit kurang tepat di situ di mana dia tadi Mira dah jelaskan kan, merupakan Sabtu kedua. Tak kiralah 9 ataupun 10 Oktober tetapi hari Sabtu minggu kedua. Mungkin jatuh pada hari lain, mungkin hari 10, 11 dan sebagainya. Tapi murid-murid perlu ingat kita akan sambut meraihkan Hari Sukan Negara pada bulan Oktober iaitu minggu kedua Sabtu. Wow, baiklah. Itu tentang Hari Sukan Negara. Macam mana Cikgu Mutu katakan tadi, Hari Sukan Negara merupakan inisiatif yang sangat bagus yang dibangunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Belia dan Sukan untuk memastikan rakyat Malaysia menjadi rakyat yang sihat dan cergas. Oleh kerana itu, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi aktiviti yang menarik bersama dengan Cikgu Mutu. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 5 bersama dengan Mira, Cikgu Mutu. Di segmen ini, apa perkongsian dan juga aktiviti yang menarik Cikgu Mutu nak sampaikan kepada murid-murid di rumah? Baik Mira, pada awal program tadi kita dah jelaskan SP kita pada hari ini mendengar. Baiklah, sekarang kita akan mendengar satu petikan lagu. Boleh murid-murid dalam talian? Boleh. Boleh. Baiklah. Boleh. Baiklah Mira, sama-samalah kita mendengar petikan lagu sekarang. Jom. Jom! Jumpa di puncak nanti, Cikgu. Betul Mira, kita akan jumpa di puncak nanti. Baiklah murid-murid,
kita telah pun mendengar lagu, lirik lagu tadi kita dah paparkan dalam skrin. Selepas itu kita dah pun dengar lagu tadi iaitu petikan sahaja daripada lagu Terus Berlari. Untuk pengetahuan adik-adik kita dalam talian dan juga murid yang berada di rumah, ini merupakan lagu rasmi Hari Sukan Negara pada tahun 2021. Wow. Mungkin murid-murid boleh dengar lagu ini selepas ini dan memahaminya lagu ini dengan lebih lanjut. Baiklah, cikgu nak tanya sebelum kita pergi terus lebih lanjut kepada aktiviti, cikgu nak tanya pasal lirik ini dulu. Boleh? Baik, cikgu nak tanya, apakah nama lagu tersebut? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Boleh angkat tangan. Kavya? Tajuk lagu ini adalah Terus Berlari, cikgu. Betul. Terus berlari. Kita kena sentiasa berlari, Mira. Sebenarnya, kenapa kita kena terus berlari? Lagu ini menjelaskan tentang kita kena sentiasa berusaha. Walaupun kita gagal, kita kena berusaha, sentiasa berusaha agar kita mencapai kemenangan. Kalau kita lihat ya, lupakan penat lelah. Saya nak tanya, adik-adik kita dalam talian, apakah yang dimaksudkan dengan lupakan penat lelah? Siapa nak cuba? Lupakan penat lelah. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Sharwina. Silakan Sharwina. Silakan. Cikgu, maksud itu adalah lupa penat, cikgu. Penat, letih dan sebagainya kita kena lupakan. Kenapa kita perlu lupakan? Apa yang kita dapat kita lupakan? Kita tak kira penat dan lelah. Apa yang kita akan dapat sebenarnya? Cikgu nak tanya murid-murid dalam talian sekarang. Kavya, silakan Kavya. Kita akan dapat semangat, cikgu. Kita akan mendapat semangat, Mira. Betul jawapan tadi adik Kavya tadi. Kita akan mendapat semangat. Melalui semangat itu kita akan bercuba dan bercuba lagi dan kita akan mencapai apa, Mira? Kita akan mencapai kejayaan. Kejayaan iaitu di puncak nanti. Wah, bila kita cuba dan cuba, pasti kejayaan akan jadi milik kita. Milik kita, betul. Itu yang dimaksudkan dengan lirik lagu tadi. Jangan dibuai mimpi pula. Saya nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan jangan dibuai mimpi? Saya nak tanya siapa pula? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Siapa tu? Mungkin saya nak tanya Anik. Anik cuba, Anik. Jangan dibuai mimpi. Salah tak apa, kita cuba. Jangan dibuat mimpi itu bermaksud janganlah kita berangan-angan. Kita terus mencuba apa yang kita nak. Bagus, syabas. Beri tepukan untuk adik ini. Malu-malu ya, tadi tak nak cuba. Bila dah panggil nama, betul jawapan dia. Sebenarnya kita kena sentiasa bercuba. Kita jika mimpi saja berangan-angan, kita tidak akan dapat apa yang kita nak sebenarnya. Kita kena, ya Mira, kita kena berusaha. Betul. Kita berbalik kepada kita punya berusaha, kita kena mencuba dan juga kita mencuba sehingga mencapai kemenangan. Secara keseluruhan, jika kita lihat ya, petikan lirik lagu ini, ia membincangkan tentang sentiasa berusaha, sentiasa mencuba walaupun kalah, walaupun kita tak dapat apa yang kita nak capai sebenarnya. Bila kita mencuba, kita akan berjaya dalam apa-apa yang kita nak sebenarnya. Betul tu, cikgu. Jadi jawapan kawan-kawan saya dalam talian tadi betul ke, cikgu? Betul. Sebenarnya kita boleh bagi 5 medal untuk mereka. Wah, 5 medal. 5 medal. Syabas ya. Banyaknya. Banyak 5 medal untuk mereka sebab mereka dapat menjawab dengan betul. Ada sedikit kesalahan mungkin boleh diperbaiki selepas ini. Betul. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti kita yang pertama. Mira boleh nampak tak ada beberapa biji bola di atas meja ni? Ya, cikgu. Okey, murid-murid dalam kelas kita ni, dalam talian, dah nampak kan bola-bola ni? Kamu boleh pilih bola mana yang kamu nak. Di situ ada unsur suspense-nya. Nanti Kak Mira kita akan jelaskan apa unsur suspense di situ. Baiklah. Boleh? Mira boleh panggil murid-murid kita untuk menjawab soalan. Siapa nak cuba dulu? Siapa nak cuba? Pilih bola yang pertama di atas meja ni. Siapa nak cuba? Wah, ramainya. Okey. Yang mana satu, cikgu? Saya nak adik Chen Mi. Chen Mi. Silakan Chen Mi. Cikgu, saya memilih bola yang berwarna kuning.
Okey, Bola berwarna kuning. yang berwarna kuning. Ha. Okey. Kita ada bola berwarna Oh, kuning di sini. bola berwarna kuning. Dan itu adalah hijau kan. Okey, Ini kita ambil hijau. bola ini. Bola ini kan Okey. bola yang besar ke Chen Mi? Bola yang besar ni ke? Betul? Ya. Okey. Baik. Baiklah cikgu, kalau macam ni di sini bola nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Baik. Cik Mi pilih bola nombor 1 ni, betul? Saya Betul. pilih bola nombor 4. Empat di sebelah sana. Di sini. Wow. Ah. Baiklah. Kalau macam tu Mira bacakan soalannya cikgu ya. Boleh. Baiklah, Sebelum Mira, murid-murid perlu dengar betul-betul ya. Lepas dengar, memahami soalan tersebut dan baru cuba jawab. Jangan jawab terburu-buru. Dengar dulu. Memahami dulu apa kehendak soalan, baru jawab. Boleh? Dan murid-murid di rumah pun boleh jawab. Nanti cikgu akan bagi jawapan, boleh semak sendiri. Boleh kan Baiklah, teruskan cikgu. Mira? Kalau macam tu, soalannya berbunyi, apakah maksud baris jumpa di puncak nanti? Ini dia soalannya. Tadi kita dah bincang. Baik, Kak Mira boleh ulang sekali lagi. Okey. Ah. Apakah maksud baris jumpa di puncak nanti? Cik Mi, cikgu bagi masa 30 saat fikirkan apakah maksud baris tersebut. Jumpa di puncak nanti. Boleh cuba? Di puncak nanti. Ha. Wow, kalau puncak tu sesuatu tempat yang tinggi, Tinggi, kan cikgu? betul. Sesuatu tempat yang tinggi yang kita kena susah payah nak capai tempat tersebut. Contohnya kalau kita mendaki, kita kena berusaha untuk sampai ke puncak tersebut. Begitu juga dengan baris tersebut. Apa yang dimaksudkan? Chan Mi, boleh cuba? Silakan Chan Mi. Kita perlu terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Kita perlu terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Betul. Syabas. Tepukan Syabas. untuk Chen Mi. Berapa Cikgu nak tingginya? bagi dia 4 medal dulu. Wah, 4 medal. Medal dan 4 pingat untuk Chan Mi. Tanya. Betul. 4 pingat untuk Chen Mi sebab jawapan tadi itu betul. Tetapi kena jawab dengan penuh. Contohnya, baris jumpa di puncak nanti bermaksud ataupun menerangkan tentang usaha yang kita jalankan untuk mencapai kemenangan. Itu yang dimaksudkan dengan puncak sebenarnya, kemenangan kita. Kan? Baiklah. Mira, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Boleh. Siapa yang nak cuba soalan seterusnya? Sila angkat tangan. Cepat. Angkat tangan. Okey. Kita ada Kavya. Kavya. Kavya, tadi dah pilih bola keempat. Sekarang kita tinggal lagi 3 bola. 1, 2 dan 3. Bola mana yang Kavya nak pilih? Saya nak pilih bola nombor 3, cikgu. Nombor 3. Bola sepak yang comel tu ya. Tapi ke cikgu, orang kata kecil-kecil cili padi. Betul. Kita tengok dulu apa soalan untuk bola ni cikgu ya. Boleh. Baiklah, soalannya mengapakah amalan bersukan sangat penting? Kenapa tu? Kan? Kavya dengar, memahami dulu soalan tersebut. Lepas tu, ambil 20 saat, fikir dulu kenapakah amalan bersukan ini sangat penting untuk semua kan? Boleh jawab selepas itu. Dah bersedia Kavya? Dah, cikgu. Sudah bersedia. Teruskan Kavya. Amalan sukan penting untuk badan kerana boleh menyihatkan kita. Bagus, menyihatkan tubuh badan kan Mira? Awal-awal tadi kita dah bagi tahu menyihatkan tubuh badan. Betul. Kita boleh beri 4 pingat kepada adik Kavya kita. Wah, 4 pingat emas kepada betul. Kavya. Tahniah dan syabas kepada adik Kavya kita telah mendapat 4 pingat pada hari ini. Tak apa, kita ada lagi 2 lagi. Kita akan dapat seterusnya dalam aktiviti seterusnya. Cuba lagi. Sebab dia ada beberapa sebab lain sebab kenapa kita perlu bersukan. Yang penting tadi cikgu sudah bagi tahu iaitu menyihatkan tubuh badan. Kesihatan itu sangat penting murid-murid. Ia mendapat menyihatkan tubuh badan. Selepas itu dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal kita. Kita boleh bergiat aktif, kita boleh belajar dengan aktif dalam kelas, boleh menjalankan sebarang aktiviti itu dengan penuh ceria dan gembira. Itu satu lagi sebab kenapa kita perlu bersukan. Murid-murid, okey, dapat jelas? Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada soalan. 2 lagi soalan ya Mira? Ya, betul cikgu. Ada lagi 2 soalan ini. Kita nak panggil siapa? Siapa nak cuba? Silakan. Sarvina angkat tangan terlebih dahulu cikgu. Ya boleh. Sarvina, silakan Sarvina. Silakan Sarvina.
Cikgu, bola yang kedua, cikgu. Bola yang kedua. Dia ikut Bola urutan. Betul, cikgu, eh? 4-3, betul. 4-3, sekarang bola kedua. Dan betul tadi Mira kata itu adalah bola sepak takraw. Okey. Baiklah cikgu. Soalannya berbunyi begini. Apakah nama tajuk lagu rasmi Hari Sukan Negara? Senang saja ni. Tadi kita dah dengarkan lagu tu kan cikgu? Betul, betul. Mira, boleh ulang sekali lagi ya soalan tersebut? Soalannya ialah, apakah nama tajuk lagu rasmi Hari Sukan Negara? Silakan. Sharvina, sudah Sharvina? bersedia? Cikgu, bolehkah saya jawab, cikgu? Boleh, Silakan. tak ada masalah. Silakan. Nama lagu Sukan Negara adalah Terus Berlari, cikgu. Betul. Beri tepukan untuk dia. tahniah. Kita dah belajar tadi kan. Nama lagu dia Terus Berlari. Terus Kita Berlari. kena jawab. Sebelum itu saya bagi 5 pingat kepada adik Sharvina kita. Wah, dapat 5. 5, betul. Tahniah dan syabas ya. Sebab tertinggal satu perkataan iaitu lagu rasmi. Rasmi tu tidak terdengaran di situ, tak apa, boleh cuba sekali lagi. Nama tajuk lagu rasmi adalah Terus Berlari. Baiklah murid-murid. Boleh teruskan lagi Mira? Boleh cikgu dengan bola terakhir. Bola terakhir, bola paling besar dalam banyak-banyak bola ni. Ya. Dan tinggal lagi seorang murid kita iaitu Anik. Anik terpaksalah jawab soalan tersebut. Tiada pilihan buatmu. Baiklah, soalan untuk Anik. Soalannya, mengapakah kita tidak boleh cepat mengalah? Kenapa tu Anik tak boleh cepat mengalah? Fahamkan dulu soalan tersebut. Fikirkan dulu kenapa kita tidak boleh cepat mengalah. Selepas itu jawab Anik. Ya, betul. Mira ulang lagi sekali cikgu ya. Boleh. Soalannya, mengapakah kita tidak boleh cepat mengalah? Boleh Anik? Boleh. Okey. Boleh. Maksudnya kita tak boleh cepat mengalah kerana nanti kita tak akan mencapai kejayaan kita. Betul. Cabas. Ya, tahniah. Bagi 5 pingat dekat adik-adik kita. 5 pingat untuk adik Anik. Betul. Kita tidak patut cepat mengalah sebab apa? Nanti kita mengalah, kita tidak akan mencapai kejayaan. Kita berasa hampa, tidak gembira dan sebagainya. Bila kita teruskan walaupun kita gagal, kita teruskan, kita akan sampai ke puncak nanti. Kita akan menang satu hari nanti. Sebab itu kita tidak boleh cepat mengalah. Murid-murid yang berada di rumah dan juga dalam talian sekarang sentiasa mencuba sesuatu supaya mendapat ataupun mencapai kemenangan dalam semua aspek. Betul tu cikgu. Kita dah habis yang ini aktiviti kita iaitu murid dah pun pilih bola dan ada soalan di situ, suspennya soalan dan secara keseluruhan bagi segmen ini murid kita ni dapat 5 pingat. Wah, 5 pingat. Ya, sebab mereka dapat menjawab cuma ada sedikit kekurangan tetapi itu boleh diperbaiki. Tapi jawapan itu semuanya tepat. Baiklah. Baik. Kita akan teruskan lagi dalam segmen ini. Cikgu nak tanya kepada murid-murid dalam talian juga murid-murid yang berada di rumah. Ya, cikgu. Ada nampak beberapa biji bola di sini. Kan? Cikgu nak praktikan kata adjektif di sini. Sudah pasti murid-murid yang berada dalam talian pernah belajar kata adjektif. Dan di sini kita ada beberapa bola. Kita ada juga beberapa benda dalam studio kita pada hari ini. Cikgu nak tanya, apa kata adjektif yang kita boleh lihat dalam studio sekarang? Siapa boleh cuba? Murid-murid, siapa boleh cuba? Sharvina. Silakan Sharvina. Cikgu, kata adjektif saya adalah warna-warni, cikgu. Berwarna-warni. Betul. Salah satu jenis kata adjektif adalah warna. Di sini kita ada banyak warna kan? Ada bola berwarna apa? Saya nak tanya, apa yang warna ada dalam studio ini? Siapa boleh berjawab? Chen Mi boleh jawab? Warna-warna yang terdapat dalam studio kita? Warna-warna yang dalam studio cikgu ada warna biru, warna ada. kuning, warna merah, warna hijau dan sebagainya. Bagus, syabas.
Sebenarnya ada banyak warna di sini. Apa yang disebutkan oleh Chen Mi tadi itu memang tepat. Ya. Kita ada kata adjektif warna, semua warna termasuk dalam kata adjektif warna tersebut. Baiklah cikgu. Ya. Hebatnya murid-murid dalam talian ni. Boleh tak beri tepukan untuk diri anda semua? Syabas. Hebat semuanya kawan-kawan saya. Baiklah cikgu, macam cikgu katakan tadi, sukan ni banyak sangat manfaat yang boleh diberikan kepada generasi pada masa kini. Antaranya tubuh badannya sihat, Betul. akan jadi lebih cergas di dalam Betul. kelas untuk proses pembelajaran Betul. dan juga boleh memupuk sikap perpaduan antara kaum. Betul kan cikgu? Betul. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Kawan-kawan, jangan ke mana-mana tahu. Teruskan setia menonton tahap kedua untuk lebih banyak lagi ilmu bersama dengan Cikgu Mutu. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih terus setia untuk menimba ilmu di tahap 2 Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Hari Sukan Negara. Apa pula aktiviti kita pada kali ini, cikgu? Mira, tadi kita dah dengar lagu. Semua seronok. Kan? Sekarang kita nak dengar dialog pula. Kita kena dengar dulu, sentiasa dengar betul-betul dan fahamkan. Dalam mana-mana situasi kita kena dengar betul-betul dan fahami, baru menjawab soalan, baru dia akan jadi lebih tepat. Jom kita dengar dialog sekarang. Jom. Selamat sejahtera, Tuan. Kami ke sini untuk mendapatkan maklumat tentang pemupukan perpaduan melalui aktiviti sukan di Malaysia. Boleh. Sememangnya sukan dapat mewujudkan semangat perpaduan pelbagai kaum. Misalnya, penganjuran Bulan Sukan Negara adalah untuk menerapkan budaya sukan dan memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat. Minta Tuan jelaskan elemen perpaduan dalam bulan sukan lagi. Penyertaannya untuk semua golongan masyarakat pelbagai kaum di pelbagai lokasi. Aktivitinya bersifat santai dan mesra. Warna biru pada logo Bulan Sukan Negara itu bermaksud perpaduan rakyat dalam bidang sukan. Ya, itu dia cikgu petikan dialog antara guru dan anak muridnya. Boleh cikgu jelaskan tentang dialog tersebut? Boleh, tak ada masalah Mirah. Baiklah, sebelum cikgu nak jelaskan, cikgu nak tanya soalan kepada anak murid kita. Semua dah dengar tadi dialog tersebut? Dengar, bagus. Saya nak tanya, dialog ini antara siapa dengan siapa? Siapa boleh jawab? Syarvina? Sabrina? Syarvina, silakan jawab soalan cikgu. Cikgu, dialog tersebut adalah dialog dengan satu murid dan cikgunya. Satu murid dengan cikgunya. Tapi dia cikgu bukan, kamu boleh tengok dalam gambar itu, dia adalah Kementerian Belia dan Sukan. Sebenarnya pegawai Belia dan Sukan yang membuat penerangan tentang Hari Sukan Negara dan sebagainya. Baiklah, dialog ini antara murid dengan seorang pegawai Kementerian Belia dan Sukan. Baiklah, dialog ini berkisah tentang sukan dan bagaimana sukan tersebut memupuk perpaduan. Cikgu nak tanya, kan negara kita terdiri daripada pelbagai berbilang bangsa. Siapa boleh bagi tahu saya bangsa apa yang berada dalam negara kita? Siapa? Chen Mi? Silakan Syami. Bangsa yang terdapat di negara kita adalah seperti bangsa Cina, kaum Melayu, kaum India dan sebagainya. Betul Chen Mi. Kita ada pelbagai kaum di negara kita. Itulah keunikan negara kita di mana kita bersatu padu. Dan salah satu aspek yang memupuk perpaduan ini adalah sukan, melalui sukan. Sebab itu kita lihat kerajaan kita telah memperkenalkan pelbagai aktiviti yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang memupuk perpaduan. Salah satu contohnya adalah Bulan Sukan Negara iaitu pada bulan Oktober dan dalam bulan Oktober itu kita khaskan satu hari iaitu pada hari Minggu
kedua, Sabtu, untuk Hari Sukan Negara di mana kita akan membuat pelbagai aktiviti. Tak kiralah permainan apa, permainan tradisional, permainan moden, apa-apa permainan, senaman dan sebagainya, kita akan buat pada hari tersebut. Supaya kita dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan kita dan sebagainya. Murid-murid, dalam dialog tadi kita ada dengar siapakah yang menganjurkan Hari Sukan Negara ini? Siapa boleh jawab? Siapa ingin jawab? Siapakah yang menganjurkan Hari Sukan Negara? Kavya. Cuba Kavya. Cikgu, Kementerian Belia dan Sukan yang menganjurkan Hari Sukan Negara. Syabas. Syabas dan Tanya. Sebetulnya kita boleh bagi 6 pingat dekat dia jawapan tadi tu. Betul. Berapa pingat, cikgu? 6 pingat. 6 pingat. 6 pingat dia betul. Banyaknya. Tanya. Banyaknya sebab dia boleh jawab dengan penuh dan jawapan dia itu tepat. Kementerian Belia dan Sukan yang menganjurkan program Hari Sukan Negara. Ya, baiklah, cikgu. Dan saya nak tanya lagi soalan. Soalan dia, siapakah yang boleh terlibat dalam aktiviti Hari Sukan Negara ini? Siapa yang boleh terlibat? Siapa? Saya nak tanya siapa ni? Siapa nak cuba? Okey. Silakan. Silakan. Siapa yang mencuba? Sharvina. Cikgu, semua masyarakat boleh terlibat dalam bulan sukan, cikgu. Bagus. Semua masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, masyarakat Melayu, masyarakat Cina, India, kaum Bidayuh, Iban dan sebagainya. Kawan-kawan kita di sana, Sabah dan Sarawak turut serta dalam aktiviti-aktiviti Bulan Sukan Negara ini. Sebab objektif pertama kita adalah memupuk perpaduan, menyihatkan tubuh badan. Selain itu, kita juga dapat mempelajari kemahiran. Contohnya, jika kita bermain badminton, kita boleh belajar tentang badminton. Jika kita bermain bola sepak, kita akan belajar kemahiran tentang bola sepak dan seterusnya. Kita juga boleh mempelajari pelbagai kemahiran sukan di situ. Wah, baiklah. Berapa ganjaran untuk Sharvina, cikgu? Kita boleh beri 5 medal ataupun 5 pingat untuk Sharvina. Wah, 5 untuk Sharvina. Tahniah, Sharvina. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Sharvina. Baik, cikgu nak tanya. Satu lagi soalan. Di manakah kita akan buat aktiviti-aktiviti Bulan Sukan Negara ini? Di mana kita boleh buat? Kita kena pilih tempat di Dewan, di Padang. Di mana kita boleh buat? Siapa nak cuba soalan ini? Siapa? Anik. Angkat tangan, cikgu. Anik. Anik, cuba Anik. Silakan, Anik. Di dataran Malaysia. Di dataran Malaysia. Baik, jawapan boleh diterima. Tetapi kurang tepat. Sebab apa? Bukan saja di dataran Malaysia, kita boleh buat di mana-mana sahaja. Macam tadi, saya dengan Mira buat di taman. Kita boleh buat di padang sekolah. Kita boleh buat di dewan sekolah, dewan komuniti dan mana-mana tempat yang bersesuai untuk kita buat aktiviti-aktiviti ini. Tapi bagus cubaan Anik tadi. Kita boleh beri 4 pingat kepada adik kita. 4 pingat untuk Anik. Tahniah. Betul. Baiklah, cikgu. Ada soalan tambahan untuk murid-murid? Ya, kita nak tanya lagi. Selain daripada itu, aktiviti Bulan Sukan Negara ini kita adakan di pelbagai lokasi dan sebagainya. Dan siapa yang terlibat dalam aktiviti ini? Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat, kawan-kawan? Mana satu, cikgu? Ada 3 daripada mereka angkat tangan. Okey, kalau macam tu cikgu pilih boleh? Boleh, tak ada masalah. Saya nak pilih adik Chen Mi. Chen Mi. Silakan, Chen Mi. Semua golongan masyarakat boleh menyertai Bulan Sukan Negara. Semua golongan masyarakat, betul, tepat. Beri tepukan untuk adik Chen Mi kita. Wow. Syabas, baik. Kita boleh beri 4 pingat. 4 pingat untuk adik Chen Mi. 4 pingat. Cing, cing, cing. Semua, Tanya. ya betul, Tanya. Sebab cikgu bagi 4, sebab apa? Semua golongan masyarakat ini kita boleh bagi tahu siapa. Lelaki, perempuan, orang kelainan upaya, semua yang terdapat di negara kita ni boleh melibatkan diri dalam aktiviti sukan kita ni. Jawapan itu yang cikgu nak, yang kita boleh dapat ataupun kita boleh beri 6 pingat. 6 pingat, tahniah. Baiklah, cikgu. Ini tentang pingat. Kawan-kawan dah dapat pingat dah. Tapi dekat depan saya ni macam ada
piala pula ni cikgu. Betul. Gembira saya tengok piala ni, Mira. Ya, cikgu. Baiklah murid-murid, kita ada piala di sini dan juga boleh lihat di situ depan Kak Mira ni ada telur berwarna-warni. Itu. Sekarang Kak Mira akan buka telur tersebut, dia akan pilih, selepas itu dia akan buka dalam tu ada nama. Nama murid yang Kak Mira panggil. Selepas itu murid-murid boleh pilih piala yang kamu nak. Di situ ada satu lagi suspense. Ya, lagi suspense cikgu Betul, dan kita Baiklah. akan lihat apa suspennya. Boleh murid-murid? Boleh. Dan murid-murid yang berada di rumah pun boleh menjawab soalan ini. Nanti cikgu akan jelaskan jawapannya. Boleh teruskan Mira? Boleh cikgu. Ayo kita teruskan dengan Betul. aktiviti yang ada pingat di depan ni. Kalau macam tu Mira pilih telur yang berwarna ni cikgu ya. Ya, betul. Mira ingin pilih warna biru bukan kerana sama dengan baju saya cikgu, tetapi warna biru antara warna yang ada dalam logo Hari Sukan Negara. Wah. Kerana dia melambangkan perpaduan warna biru cikgu. Betul, Mari betul. kita tengok siapa nama murid di dalam ni. Dan namanya ialah Sarvina. Sarvina. Okey, Sarvina, boleh pilih tak piala yang nak kamu Sarvina nak? Seperti biasa, 1, 2, 3 dan 4. Sarvina? Cikgu, piala yang kedua, cikgu. Kedua. Besar piala pilihan Sarvina. Baiklah. Baiklah. Mira, sila lihat apa suspennya. Ada soalan di situ. Soalannya. Ha. Wah, saya baru sebutkan tadi cikgu. Betul. Soalannya ialah warna biru dalam logo Hari Sukan Negara melambangkan apa? Warna biru melambangkan apa? Silakan. Dengar dulu. Baik. Cikgu, warna biru dalam logo bulan Sukan Negara melambangkan tentang perpaduan rakyat dalam bidang sukan. Bagus. Beri tepukan kepada adik Sarvina kita. Tepat cikgu Tepat, tapi sedikit bukan rakyat tadi yang sebut tadi tu akhirnya ada sedikit kesalahan. Tapi yang penting perpaduan itu tepat. Perpaduan rakyat bukan saja dalam sukan tetapi dalam semua aspek. Oleh itu kita boleh beri 5 pingat kepada Sarvina. 5 pingat kepada Sarvina. Tanya kawan-kawan tepuklah tangan Tepuk. sikit. Untuk kawan kita dapat pingat ni. Tanya Sarvina. Baiklah cikgu. Soalan berikutnya. Mira kena pilih telur berwarna tu. Kita nak tahu siapa murid. Okey. Kalau macam tu Mira nak pilih warna merah. Merah. Merah Berani. melambangkan berani. Berani, betul. Okey, kita tengok siapa yang berani nak jawab soalan ni. Muridnya ialah Kavia. 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 Sudah bersedia Kavia? Sudah, Baiklah. cikgu. Boleh pilih piala yang ada di depan di sini. Yang mana 1, 3 dan 4? Saya nak piala yang ketiga, cikgu. Ketiga. Di Situ, sini, cikgu. betul. Baiklah. Piala yang ketiga untuk Kavia. Kita dengarkan soalannya ialah siapakah yang boleh menyertai aktiviti Hari Sukan Negara? Ini kita telah pun bincang. Baiklah. Kavia, fikir dulu. Cikgu nak kamu menjawab mendapat ke-6 pingat. Jawapan penuh. Boleh Kavia? Teruskan. Cuba Kavia sekarang. Silakan. Tengah fikir Pelbagai tu. lapisan masyarakat seperti lelaki, perempuan, orang kurang upaya, kanak-kanak dan dewasa boleh menyertai Bulan Sukan Negara. Bagus. Beri tepukan untuk adik Kavia kita kerana dapat jawab dengan betul. Cuma sedikit kesalahan di situ, kekurangan. Bukan orang kurang upaya, orang kelainan upaya. Mereka pun boleh turut serta dalam aktiviti Hari Sukan Negara. Cikgu bagi 5 pingat untuk Kavia. Wah, 5 pingat untuk Kavia. Tanya betul. Kavia.
syabas dan tahniah diucapkan kepada murid-murid kita yang berada dalam talian. Mira, sebenarnya mereka dapat jawab dengan betul. Betul tu cikgu. Betul. Baiklah, Seterusnya, Mira. Seterusnya masih tinggal 2 lagi pingat cikgu. Aha. Kita tengok nama murid yang berikutnya. Satu-satunya lelaki. Betul. Dalam talian hari ini iaitu Anik. Hanik memang dia pun memakai t-shirt berwarna Iyalah, kuning. cikgu. Sepadan. Silakan Anik. Saya pilih nombor 1. Satu. Nombor 1. Satu. Wah, baiklah. Kita tengok apa soalan untuk pingat nombor 1 ya. Baiklah, untuk pingat nombor 1, soalannya ialah bilakah Hari Sukan Negara disambut di negara kita? Bilakah Hari Sukan Negara disambut di negara kita? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Minggu ke berapa? Minggu ke berapa? Minggu kedua. Minggu kedua. Hari apa? Hari apa? Kita ada Hari Sabtu. betul. Beri tepukan dan syabas kepada adik kita. Saya nak bagi 4 pingat kepada adik Anik walaupun betul. Cuma dibantu oleh Kak Mira tadi. Beberapa soalan ditanya oleh Kak Mira tapi dapat jawab. Tapi tak apa, kita bagi 4 pingat. 4 pingat Anik. Tahniah Anik. Betul. Baiklah cikgu, kita terus dengan soalan yang terakhir. Betul. Muridnya sudah pasti Chen Mi. Chen Mi sudah bersiap sedia? Siap sedia Dan Chen Mi tiada pilihan, hanya ada 1 piala di situ, Ya. trofi. Boleh. Baik. Baiklah, soalannya, bagaimanakah perpaduan kaum dapat dipupuk melalui aktiviti Hari Sukan Negara? Fikir betul-betul. Ada beberapa kata kunci di situ. Bagaimanakah cara, selepas itu perpaduan dipupuk. Selepas itu kita nak tahu juga melalui aktiviti sukan negara. Ya. Ya, fikir dahulu. Chen Mi, jawab soalan tersebut. Senang Silakan. saja sebenarnya. Chen Mi? Cikgu, bolehkah cikgu ulang sekali? Boleh. Kak Mira. Soalannya ialah bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk melalui aktiviti Hari Sukan Negara? Boleh Chen Mi? Boleh Chen Mi? Okey, siapa nak cuba bantu Chen Mi untuk Chen soalan Mi. ni? Siapa nak bantu Chen Mi? Bagaimana perpaduan kaum ni dapat dipupuk ni? Senang siapa nak cuba soalan bantu? sebenarnya. Tak apa Chen Mi, tak perlu gusar. Kita ada bantuan daripada Sharvina. Sharvina, silakan Sharvina. Cikgu, perpaduan rakyat dipupuk semasa kita bersukan. Bagaimana jika kita memberi sokongan dan kita membuat satu kerja bersama-sama. Betul. Beri tepukan untuk Sharvina. Bagus. Yeah. Baiklah, sebenarnya cara bagaimana kita boleh memupuk perpaduan adalah dengan membuat aktiviti bersama-sama. Ya. Bekerjasama membuat sesuatu aktiviti pada hari sukan tersebut. Sudah tentu iaitu boleh memupuk perpaduan antara pelbagai kaum di situ. Baiklah cikgu. Tak kira Cina, Melayu dan India, kita bersama-sama kita membuat sesuatu aktiviti bersama-sama. Itulah cara kita memupuk perpaduan melalui aktiviti sukan negara. Betul tu. Jadi berapa ganjaran untuk Chen Mi dan juga Sharvina cikgu? Chen Mi, cikgu bagi 2 pingat. 2 Kena pingat. cuba selepas ini Chen Mi. Dan Sharvina, cikgu bagi 5 pingat untuk Sharvina. Wah, 5 pingat untuk Sharvina. Tahniah kawan-kawan. Dapat kumpul pingat banyak sangat. Antara lagi cikgu, cara untuk memupuk perpaduan seperti mana yang dilakukan oleh kawan kita tadi. Di mana Sharvina membantu Chen Mi. Betul kan cikgu? Betul. Itu juga salah satu cara di mana kita boleh memupuk perpaduan selain daripada Hari Sukan Negara ini. Ya, baiklah. Baiklah. Kawan-kawan, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini tahu. Tapi janji, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton tahap 2 di Didik TV KPM.
TV KPM. Kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Di segmen ini, nampaknya Cikgu Mu tu ada lagi aktiviti yang nak kongsikan dengan kawan-kawan semua ni. Apa tu Cikgu? Mira, betul tadi. Kita ada lagi satu lagi aktiviti dalam segmen ini. Sebelum itu, Cikgu nak buat kesimpulan. Sebenarnya tadi kita dah buat. Yang pertama, kita akan belajar tentang lirik lagu tentang Hari Sukan Negara. Selepas itu, kita dah pun belajar tentang dialog tentang Hari Sukan Negara. Masih lagi Hari Sukan Negara. Dan semestinya soalan pun Hari Sukan Negara. Kita nak tanya, apakah sukan yang diminati oleh murid kita? Soalan seterusnya adalah, apakah sukan kegemaran anda dan kenapa? Soalan dia senang saja kan? Cikgu ulang sekali lagi. Apakah sukan kegemaran anda ataupun sukan yang anda minati dan kenapa? Kenapa? Dan saya nak Chen Mi, silakan jawab soalan cikgu. Faham soalan cikgu tadi kan? Chen Mi? Chen Mi, boleh? Boleh. Boleh. Betul, bagus. Boleh teruskan Chen Mi. Sukan kegemaran anda dan kenapa suka sukan tersebut? Sukan kegemaran saya ialah bermain badminton kerana bermain badminton melibatkan banyak pergerakan badan. Ia dapat menguatkan otot dan sendi badan saya. Selain itu, bermain badminton juga dapat menurunkan berat badan saya. Wow, samalah minat kita Chen Mi. Saya pun suka main badminton. Betul. Baiklah. Bagus dan tahniah kepada Chen Mi. Jawapan yang lengkap dan boleh beri 6 pingat kepada Chen Mi. Wah, 6 pingat untuk Chen Mi. Semua pingat diperoleh oleh Chen Mi. Tabas dan tahniah Chen Mi. Sebab jawapan tadi itu memang lengkap. Dia suka sukan apa? Badminton. Kenapa dia suka? Menguatkan otot dan sebagainya. Betul. Bagus, teruskan berlatih badminton. Nanti satu hari nanti boleh wakil negara. Ya, betul. Baiklah. Seterusnya, soalan yang sama ditujukan kepada siapa? Sharvina. Sharvina, silakan jawab soalan sama. Soalan dia sama. Apakah sukan kegemaran anda dan kenapa? Sukan itu kamu minati. Sukan kegemaran saya adalah bola jaring kerana bermain ini dapat menyihatkan badan dan mengeratkan hubungan antara kawan-kawan saya atau keluarga saya, cikgu. Bagus. Mengeratkan hubungan. Betul juga. Kenapa? Sebab bola jaring ni lebih kurang 7 orang pemain ya Mira. Betul cikgu. Dia boleh eratkan hubungan antara pemain-pemain tersebut. Tadi kata ahli keluarga. Kita kena eratkan hubungan antara ahli keluarga. Betul. Sama juga Mira. Kena beri 6 pingat kepada Sharvina. 6 pingat untuk Sharvina. Tahniah dan syabas. Baiklah, cikgu, kita tanya lagi 2 orang kawan kita. Boleh? Boleh. Siapa nak cuba? Anik boleh cuba? Silakan Anik. Silakan Anik. Jawab soalan tu ke? Ya, betul. Ya, betul. Soalan sama Anik. Sukan kegemaran Anik. Sukan kegemaran saya ialah bola sepak dan saya minat. Kenapa saya minat? Kerana saya minat Ronaldo dan saya dah main sejak dari kecil lagi. Bagus. Baiklah. Bermain sejak kecil lagi sebab tu dia minat. Mungkin ada abang ataupun ayah dia juga berminat dengan sukan bola sepak. Siapa yang tak suka bola sepak kan Mira? Ya, tapi Mira nak tanya satu soalan dekat Anik. Tadi Anik kata Anik main bola sepak dari kecil, cikgu. Dari kecil. Siapa atlet bola sepak pemain kebangsaan Malaysia yang Anik minati? Siapa? Tu? Ada? Ataupun pemain antarabangsa yang Anik minati juga boleh. Siapa? Pasukan ke? Yang luar negara boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Manchester United. Oh, Manchester United. Mesti ini peminat Ronaldo sebenarnya. Peminat Ronaldo.
Ronaldo. Oh, betul. Ya, kalau di Malaysia yang boleh menjadi kebanggaan kita pun sepertinya kita ada Safawi Rashid. Betul. Kan? Betul Ramai tu. lagi yang pemain bola sepak negara kita yang telah pun menunjukkan satu semangat sukan yang baik Ya, sebenarnya. betul tu cikgu. Betul. Baiklah cikgu. Ada soalan seterusnya cikgu? Ya betul. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, cikgu nak adik-adik kita membuat rumusan. Apakah yang mereka dapat sepanjang kelas kita selama 1 jam ini? Cikgu nak tanya. Yang pertamanya saya nak tanya adik Kavya. Kavya, apa yang kamu telah belajar pada hari ini, Kavya? Cikgu, saya dapat merumuskan bahawa sukan boleh memupuk perpaduan kaum dengan bekerjasama sebagai pasukan tanpa mengira bangsa, agama atau warna kulit. Sukan sememangnya meningkat semangat patriotisme. Baik. Ya, baiklah. Bagus jawapan tadi. Seorang lagi cikgu kita Seorang dengarkan. lagi. Seorang lagi Anik. Adik-adik, Silakan ni. silakan. Okey, saya sedang merumuskan tentang kita masa mula-mula tadi yang pasal lirik lagu tu. Jangan mudah putus asa dan pasal sukan. Baik. Betul jawapan tadi. Jangan mudah putus asa. Sentiasa bercuba dan sebagainya. Bagus. Ya, betul Baiklah, tu. cikgu akan buat kesimpulan secara keseluruhan pada hari ini. Sebenarnya apa yang kita telah belajar hari ini SP iaitu mendengar, memahami dan memberikan respons untuk maklumat yang diujarkan. Murid-murid kita dalam talian telah pun memberikan respons dengan begitu baik sekali. Dan selain itu kita juga mempelajari tentang Hari Sukan Negara. Bila kita adakan Hari Sukan Negara, apakah aktiviti yang kita buat dalam Hari Sukan Negara dan sebagainya. Dan yang perkara yang paling penting, Hari Sukan Negara ini memupuk perpaduan. Tak kira bangsa apa. Sebagai contoh, cikgu boleh bagi, baru-baru ini pasukan negara Harimau Melaya mengaum memasuki pusingan akhir Piala Asia. Tak kira bangsa Melayu, Cina dan India, semua bersorak gembira meraihkan kejayaan tersebut. Dari situ kita boleh nampak perpaduan negara kita ni meningkat dan juga dia memupuk perpaduan di situ. Itu adalah salah satu sebab kenapa kita bersukan dan kenapa kita mengadakan Hari Sukan Negara. Baiklah Mira, secara keseluruhan murid-murid kita telah mendapat 6 pingat pada hari ini. 6 pingat untuk hari ini. Tanya kawan-kawan semua, syabas. Dan cikgu, kalau ada kawan-kawan saya di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di manakah mereka boleh mendapatkan semua rujukan itu, cikgu? Bagus soalan tadi, Mira. Semua rujukan bahan-bahan yang kita telah buat pada hari ini, kita boleh lihat dalam portal Sumberku. Dia ada di situ, murid-murid boleh lihat dan membuat latihan ini dan sebagainya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Mutu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tahniah juga kepada kawan-kawan kerana berjaya menjawab soalan dengan tepat sekali dan dapat kumpul pingat dengan banyak. Tak lupa juga tahniah diucapkan kepada mereka yang di rumah dan terima kasih Cikgu Syamila atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di slot tahap 2. Teruskan setia menimba ilmu dengan kami hanya di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Mira, tunggu.